Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. So ini adalah sesi penggulungan yang terakhir, yaitu daripada YB Hanayo, Menteri Belia dan Sukan. Namun apa yang saya mau katakan di sini adalah suasana yang begitu aman damai sahabat-sahabat semua. Kerana kalau kita lihat Dewan Rakyat hari ini, ya semasa penggulungan YB Hanayo, ramai ahli-ahli parlimen daripada pembangkang PAS dan Bersatu entah hilang ke mana. Jadi membuatkan ya Dewan Rakyat begitu aman di dalam sesi menjawab penggulungan daripada YB Hanayo. Kan lebih baik aman begini, ya kan lebih baik kalau pembangkang yang memang tidak ada standard level sekolah menengah, sekolah rendah ini langsung hilang di dalam Dewan Rakyat. Itu lebih baik ya dibanding kalau masuk pun hanya buat provokasi, bermain politik, ya menunggang isu-isu populis dan sebagainya. Jadi sahabat semua, saya mau bersama-sama dengan Anda untuk menonton ya penggulungan jawapan daripada YB Hana yang sedikit sebanyak memberikan info yang menarik untuk Anda dan kita semua dengar. Jadi tanpa buang masa, mari kita tonton video ini. Oleh kerana saya tidak mempunyai masa yang banyak, saya akan terus menjawab isu yang telah dibangkitkan oleh ahli yang berhormat. Kita mempunyai 8 yang berhormat yang telah membahaskan isu Kementerian Belia dan Sukan. Yang pertamanya, YB Jempol mencadangkan supaya Kementerian Belia dan Sukan menganjurkan Konvensyen Perpaduan Nasional. Untuk makluman yang berhormat, semua program anjuran Kementerian Belia dan Sukan, khususnya Tamasya Sukan dan program belia, antara lain bertujuan memupuk perpaduan di antara semua anak muda kita dan masyarakat keseluruhannya. Kementerian ini memberi sokongan penuh kepada Kementerian Perpaduan selaku agensi peneraju bagi perpaduan nasional sekiranya berhasrat untuk menganjurkan Konvensyen Perpaduan Nasional ini pada masa akan datang. Isu seterusnya, isu kemudahan sukan yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Pematang Pau. Pematang Pau ada ya. Saya ingin menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini mengenai isu penganjuran konsert dan penganjuran acara sukan di Stadium Nasional Bukit Jalil yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Pematang Pau dan Yang Berhormat Alostar. Tidak dinafikan bahawa penganjuran konsert akan memberi pulangan ekonomi yang lebih tinggi berbanding penganjuran acara sukan. Venue utama yang banyak menyumbang hasil keuntungan ialah Stadium Nasional Bukit Jalil dan Axiata Arena. Sehingga kini, Stadium Nasional Bukit Jalil telah dimanfaatkan sebagai stadium pelbagai guna yang berfungsi sebagai lokasi strategik dalam penganjuran pelbagai jenis program sukan dan bukan sukan. Stadium Nasional Bukit Jalil dan Axiata Arena telah mencatatkan pulangan hasil yang baik daripada program-program sukan dan bukan sukan yang telah dilaksanakan setiap tahun. Stadium Nasional Bukit Jalil menjadi pilihan sebagai lokasi penganjuran acara yang berskala besar seperti konsert dan perhimpunan atas beberapa faktor seperti kemudahan yang lengkap, lokasi yang strategik serta kapasiti yang besar iaitu melebihi 80,000 orang penonton pada satu masa. Berdasarkan rekod penganjuran program di Stadium Nasional Bukit Jalil pada tahun lepas, sebanyak RM2.4 juta telah diperolehi bagi 23 acara sukan yang telah dianjurkan sepanjang tahun. Hasil keseluruhan ini termasuk daripada kos sewaan stadium iaitu 1.8 juta, sewaan corporate suite sebanyak RM340,000, aktiviti perniagaan sebanyak RM146,000 dan kutipan parking sebanyak RM52,000. Manakala hasil daripada penganjuran acara bukan sukan pula, Perbadan Stadium Malaysia telah berjaya mencatatkan pulangan hasil sebanyak RM2.8 juta daripada 10 acara bukan sukan yang telah dianjurkan sepanjang tahun lepas. Pulangan hasil ini merangkumi sewaan stadium sebanyak 1.6 juta, komisen tiket sebanyak RM686,000, sewaan corporate suite sebanyak RM311,000, aktiviti perniagaan sebanyak RM101,000 dan kutipan parkir sebanyak RM71,000. Secara keseluruhannya, PSM telah berjaya mencapai kutipan sebanyak RM5.2 juta dengan 33 acara yang telah dilaksanakan di Stadium Nasional Bukit Jalil sepanjang tahun lepas. Ini bermaksud pulangan hasil bagi sebuah konsert bersamaan dengan lebih kurang penganjuran 2 acara sukan.
Penganjuran acara konsert tidak hanya memberikan pulangan hasil kepada perbadanan stadium, malahan turut dinikmati oleh pelbagai sektor seperti perkhidmatan e-hailing, industri pelancongan, perhotelan, pengangkutan dan logistik, usahawan kecil dan sederhana melalui aktiviti perniagaan sewaktu acara dan lain-lain sektor yang berkaitan, termasuklah kerajaan melalui pembayaran cukai. Pulangan hasil ini dapat dilihat secara signifikan melalui penganjuran 2 konsert berskala besar seperti Blackpink Concert dan Coldplay pada tahun lepas. Melalui penganjuran konsert Blackpink, jumlah pulangan kepada ekonomi kepada negara adalah sebanyak 64 juta ringgit dan dapatan hasil kepada kerajaan melalui bayaran cukai penganjuran acara adalah sebanyak 2.7 juta ringgit. Manakala untuk penganjuran konsert Coldplay, jumlah keseluruhan hasil kepada ekonomi Malaysia adalah sebanyak RM137 juta dan hasil khusus kepada kerajaan Malaysia melalui bayaran cukai penganjuran adalah berjumlah 8 juta. Dalam hubungan ini, penganjuran temasya-temasya sukan tempatan dan antarabangsa termasuk perlawanan acara sukan yang melibatkan pasukan kebangsaan juga perlu dititik beratkan. Perkara ini penting untuk memastikan Stadium Nasional Bukit Jalil kekal menjadi kemudahan bertaraf dunia dan seterusnya menyokong usaha pembangunan sukan negara. Sehubungan itu adalah amat penting bagi KBS melalui PSM untuk memastikan keperluan penganjuran acara sukan dan bukan sukan diseimbangkan sebaiknya untuk kepentingan negara. Bagi tujuan ini, Perbadanan Stadium akan terus melaksanakan pelbagai langkah penambahbaikan kemudahan dengan memastikan kelengkapan yang sewajarnya disediakan. Yang berhormat serta sidang Dewan yang dimuliakan, berhubung isu penganjuran konsert Coldplay, PSM telah mengambil tindakan untuk pembaikan padang Stadium Nasional Bukit Jalil dan menjadikan isu ini sebagai satu proses pembelajaran untuk masa hadapan. Justru PSM telah melibatkan khidmat pakar daripada pihak Lebo Sport Australia yang merupakan sebuah firma perunding yang pakar dalam bidang pemukaan padang. Tenaga pakar ini akan membantu Perbadanan Stadium mengenal pasti risiko dan merangka plan mitigasi yang sesuai bagi memastikan padang Stadium Nasional Bukit Jalil berada pada tahap yang menepati standard antarabangsa menjelang perlawanan menentang Oman pada 26 Mac nanti. Kos pemulihan selalu akan dibayar oleh penganjur konsert tertakluk kepada kerja-kerja yang berkaitan dan bukan ditanggung oleh PSM. Okay. Suka saya menarik sidang Dewan ini untuk kita renungkan kembali ketika negara berdepan dengan gelombang COVID. Seluruh dunia terkesan dan semua sektor hampir lumpuh termasuklah industri hiburan. Yang Mak Menteri Ya, sikit silakan. tentang stadium tadi. Terima kasih. Tadi disebut tentang acara bukan sukan lebih memberi income yang banyak kepada Perbadanan Stadium. Adakah Kementerian bercadang selepas ini untuk ada stadium yang khusus? Stadium khusus untuk bola tu tak boleh diusik padangnya dan stadium yang lain tu untuk pelbagai guna seperti yang Mak sebut tadi. Satu. Yang kedua juga melibatkan kos pembaikan tadi walaupun diberi beban itu kepada penganjur tetapi dia ambil masa dan menjejaskan latihan pasukan kita di stadium berkenaan. Adakah Kementerian bercadang untuk ada stadium berasingan dan dengan tumpuan yang berbeza mengikut acara tadi. Terima kasih. Kalau saya diberi pilihan, semestinya saya nak 2 stadium yang berlainan. Tetapi stadium yang mempunyai kapasiti 80,000 orang memang hanya satu saja sekarang. Jadi macam Coldplay dengan Harimau Melaya, perlawanan selalu akan penuh. Stadium akan penuh. Jadi untuk kita sekarang adalah untuk kita mengimbangkan kegunaan kerana kita tidak mampu sekarang untuk membina satu stadium dalam masa yang terdekat. Cuma yang paling dekat saya rasa adalah stadium di Shah Alam yang akan dibangunkan oleh negeri Selangor nanti. Harapan saya dengan melibatkan semua pakar yang datang dari Australia untuk membantu, kita boleh turn over padang tersebut dengan cepat. Okay, tetapi saya nak bagi keyakinan kepada semua bahawa Stadium Nasional Bukit Jalil merupakan rumah kepada pasukan Harimau Melaya dan perlawanan mereka selalu mendapat perhatian dan priority, fokus tim Kementerian Belia dan Sukan. Itu sebab selalunya kita melibatkan banyak mesyuarat untuk pastikan perlawanan boleh berlangsung dan kita ada juga dalam board
Perbadanan Stadium, kita ada Datuk Seri Winsor John yang merupakan ahli dalam AFC, dan beliau banyak memberikan nasihat kepada board kita untuk pastikan standard kita jagalah. Okey. Yang berhormat, pematang power tadi saya sudah jawab. Alostar. Alostar berfikiran berlainan. Bukan Alostar, maaf. Kuala Kangsar. Kuala Kangsar ada? Kuala Kangsar tak ada. Okey, Kuala Kangsar minta kita laksanakan lebih banyak lagi acara di Stadium Nasional Bukit Jalil supaya pastikan kita tak ketinggalan Singapura dan Thailand, dan perjanjian ASM Global dengan PSM memang telah terlaksana. MOU sign 2022 dan 2023 perjanjian telah dilaksanakan untuk mereka melihat bagaimana mereka boleh memaksimalkan penggunaan stadium dan memberikan khidmat nasihat tata kelola atau amalan terbaik best practice berkaitan pengurusan venue secara menyeluruh dan bukannya bertindak sebagai pengurus acara. Jadi saya nak betulkan dalam Parlimen ini kerana ada mantan menteri di luar sana yang mengatakan bahawa Taylor Swift sebenarnya nak datang Kuala Lumpur, kenapa kita ketinggalan. On record, Sportswork telah menjawab bahawa memang tidak pernah ada tawaran tersebut untuk datang ke Kuala Lumpur dan itu tidak benar. Alostar juga telah membangkitkan mengenai isu Road to Gold. Road to Gold, saya nak jawab bahawa Kementerian telah menubuhkan program Road to Gold bertujuan untuk menyelaraskan usaha negara bagi meraih pingat emas pertama negara di pentas Sukan Olimpik. Program podium memang sedang berjalan dan semua atlet yang bersaing mendapat sokongan daripada program podium. Cuma Road to Gold kita top up bagi mereka. Jadi saya nak bagi beberapa contoh bagaimana kita top up untuk atlet terjun Nur Dabita dan Datuk Pandalela semasa mereka menjadi atlet dalam Road to Gold. Satu, mereka menerima allowance Road to Gold setiap bulan RM3,000 untuk memberikan mereka mungkin pemakanan yang lebih baik, mereka boleh beli supplements dan semua tu untuk menjaga diri mereka. Yang keduanya adalah pembinaan platform latihan di dry gym. Ini adalah pengurusan pusat latihan, jumlahnya RM67,000. Yang ketiga, pembelian peralatan pemulihan di dry gym, pengurusan pusat latihan juga, dan ini adalah memakan kos RM160,000. Yang keempat, perkhidmatan perubatan dan sains sukan, dan ini adalah di bawah skop perubatan dan sains sukan, RM349,000 yang telah kita belanjakan. Akhir sekali adalah penggantian springboard baru pengurusan pusat latihan yang itu RM400,000, yang itu dalam proses kerana kita telah order. Namun duka cita dimaklumkan bahawa kedua-dua atlet kita tidak layak ke Sukan Olimpik, tetapi Jawatankuasa Road to Gold telah mengumumkan bahawa Rhodes akan memanfaatkan semua ini kerana Rhodes layak ke Sukan Olimpik dan semua top up yang telah diminta oleh Dabita dan Pandalela tidak akan dibazirkan kerana sekarang digunakan oleh Rhodes, dan semua fasiliti yang diminta oleh mereka top up ini bukan saja untuk dua atlet tersebut tetapi semua atlet terjun boleh menggunakan fasiliti tersebut. Kenapa fasiliti ini tidak disediakan sebelum ini? Kerana kalau kita lihat untuk proses biasa ia akan memakan masa. Itu sebab melalui proses Road to Gold, kita boleh fast track semua permintaan khas ini untuk bantu atlet yang layak ke Olimpik. Saya nak bagi jaminan bahawa... Menteri boleh tanya? Ya. Ya, berhubung dengan isu pasukan terjun Malaysia, kerana kami pernah dapat World Champion dan juga silver medal dan juga bronze medal di Olimpik. Dan sekarang kami nampak kami tak dapat layak ke Olimpik dalam female punya disiplin. So ada apa rancangan daripada menteri ataupun Kementerian Belia dan Sukan macam mana memulihkan atau kembalikan kegemilangan era semasa coach Yang Juliang yang bawa Malaysia pasukan diving ini ke pentas dunia. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Kalau anda mengikuti berita baru-baru ini, jurulatih sedia ada untuk atlet elit kita telah meletakkan jawatan susulan daripada Dabita dengan Pandalela tidak layak ke Sukan Olimpik. Selepas mereka tidak layak,
Majlis Sukan Negara telah terus menjalankan postmortem bersama Persatuan Sukan dan juga jurulatih, dan saya telah berjumpa dengan 2 atlet sendiri dan saya telah mendengar maklum balas daripada semua pihak dan telah berjumpa juga dengan technical director, dan panel telah mencadangkan beberapa penstrukturan semula untuk pastikan kita mempunyai pelapis selepas ini. Jadi mereka satu mencadangkan penstrukturan semula jurulatih dengan menambah bilangan jurulatih khususnya untuk program pelapis. Yang keduanya, penstrukturan program latihan bagi jangka masa pendek dan panjang untuk Tamasya Sukan Olimpik 2028 dan 2032. Ketiganya, pemilihan atlet kekejuanan mestilah berdasarkan kepada minimum qualification score. Keempat, atlet yang tidak mencapai KPI akan dikeluarkan dari program. Tindakan tegas perlu dilaksanakan bagi memberi peringatan kepada atlet untuk sentiasa meningkatkan prestasi dan mencapai KPI yang telah ditetapkan. Dan kelima, program latihan sedia ada perlu diperkukuhkan dengan memberi tumpuan kepada atlet pelapis. Yang kita kekurangan sekarang untuk female divers adalah pelapis. Okey, jadi dengan usaha sekarang untuk menambah jurulatih, kita akan pastikan kita akan terus memberi fokus untuk melahirkan lebih ramai lagi seperti Pandalela dan Dabita. Silakan Alustar. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Apa pandangan Yang Berhormat Menteri kalau ke arah nak melahirkan pelapis itu tadi? Kalau untuk atlet wanita Muslim, dia diberi pilihan untuk pakaian yang lebih sempurna mengikut Islam. Satu. Yang keduanya, apakah mungkin kementerian boleh mencadang untuk jurulatih perempuan untuk atlet wanita? Itu mungkin lebih memberi ruang membuka pelapis lebih ramai. Apa pandangan Ibu Mak Menteri? Terima kasih. Okey. Cadangan saya adalah dalam sukan ini yang penting adalah isu pakaian mesti memberikan keselesaan kepada atlet yang pertama, dan satu lagi adalah untuk keselamatan. Seperti dalam gimnastik, saya ada bincang dengan peringkat di Terengganu. Okey, untuk saya secara persendirian saya tidak ada masalah kalau atlet terjun nak pakai baju yang berlainan untuk latihan ataupun apa-apa. Tetapi yang penting adalah saya rasa untuk mereka pergi untuk kekejuanan, mereka ada standard yang mereka kena ikuti. Tetapi untuk latihan saya tak ada masalah. Kita ada technical director, kita ada semua pakar dalam ini, dan saya selalunya akan mendengar pandangan mereka dulu sebelum membuat sebarang keputusan. Okey. Yang penting saya nak memberikan penghormatan kepada kaum wanita. Mereka nak pakai apa pun untuk bersenam. Dasar kita adalah kita benarkan untuk mereka nak bersenam. Okey? Ada 3 minit lagi. 13 minit lagi. Okey. Bentung ada tak? Bentung tak ada. Tenum? Tenum ada. Okey. Tenum telah memohon agar pihak kerajaan memberikan tumpuan untuk menambah baik kemudahan dan fasiliti sukan di Kompleks Sukan Tenum yang sedang dibina. Untuk makluman Yang Berhormat Tenum, Kementerian pada masa ini sedang melaksanakan kerja naik taraf dan baik pulih Kompleks Sukan Tenum. Antara skop projek melibatkan skop naik taraf padang bola sepak, balapan dan trek sintetik serta astaka berkapasiti 1,000 orang penonton. Secara dasarnya, projek sedia ada hendaklah selesai dan tempoh tanggungan kecacatan defect liability period selama 1 tahun tamat. Selepas itu, barulah Yang Berhormat boleh memohon tambahan untuk memperbesarkan astaka, membina trek balapan baru dan pemasangan lampu limpah di stadium. Skop-skop tambahan yang dimohon oleh Yang Berhormat akan dipertimbang tertakluk kepada keutamaan kerajaan negeri, wishlist negeri. Untuk bid projek ini, selalunya ahli parlimen akan hantar, akan maklumkan kepada kita wishlist mereka. Kita juga terima daripada PBT. Kita terima daripada ahli Dewan Negeri. Kita terima daripada pihak kerajaan negeri, Exco. Jadi selalu kita akan beri fokus kepada wishlist kerajaan negeri dulu, kerana kita tidak mahu bila kita bertindak atas satu-satu permintaan ahli parlimen ataupun adun kerajaan negeri dan datang kata sebenarnya kita tidak setuju, ini bukan prioriti kita. Okay? So kita akan bincang dulu dengan kerajaan negeri juga. Tetapi Yang Berhormat kena tunggu untuk kerja itu siap dulu. Okey, Tenum. Boleh saya mencela? Silakan. Mengenai Kompleks Sukan Tenum ni, saya difahamkan syarikat yang melaksanakan projek ini telah
mendapat tender di bawah bajet yang disediakan oleh pihak kementerian sebelum ini. Saya difahamkan terakhir yang diumumkan oleh Menteri Belia dan Sukan Sabah berjumlah 11 juta ringgit. Dan jumlah tender yang diperolehi yang berjaya ialah 6.8 juta lebih yang diterima. Jadi apa yang ingin saya utarakan masalah ini ialah perancangan daripada negeri itu tidak mempunyai persamaan yang dilaksanakan oleh kontraktor tersebut. Saya percaya spek itu daripada KBS Persekutuan. Dan yang saya membuat lawatan grandstand yang dibina itu adalah tidak selamat digunakan bagi pelajar, terutama kepada murid-murid sekolah rendah. Jadi saya pohonlah supaya pihak menteri untuk meneliti permasalahan yang terjadi ini sebelum kompleks sukan tenam itu dibuka kepada oleh orang ramai. Sekian, terima kasih. Okey, buat masa ini laporan yang saya terima adalah track sintetik 80% siap dan astaka semua itu masih saya tak ada maklumat tersebut lagi, tetapi saya akan mengambil kira feedback daripada Yang Berhormat dan saya akan minta laporan bertulis diberikan kepada Yang Berhormat esok. Boleh? Okey, Yang Berhormat Beaufort. Ya, sila. Okey. Yang Berhormat Beaufort telah memohon untuk menaik taraf kompleks sukan Parlimen Beaufort yang dibina pada tahun 2009 dan beroperasi pada 31 Julai 2011. Untuk makluman Yang Berhormat, keutamaan kementerian pada masa ini adalah untuk menaik taraf fasiliti atau kemudahan sukan di bawah tanggungjawab kementerian sendiri. Yang Berhormat boleh merujuk kepada pihak yang mengendalikan kompleks tersebut sama ada mereka mempunyai perancangan tersendiri untuk membangunkan kompleks tersebut. Untuk makluman Yang Berhormat Tenum dan Beaufort, setiap perancangan projek di bawah rancangan Malaysia ke-12 hendaklah mengambil kira pandangan pemegang taruh di peringkat kerajaan negeri seperti yang saya telah jelaskan dan mereka akan memberi keutamaan sama ada nak naik taraf atau tidak. Kata putus ada bersama mereka dengan Kementerian Belia dan Sukan. Selain daripada itu, sebarang projek baru dan naik taraf fasiliti selain di bawah KBS memerlukan pengesahan serta kelulusan daripada Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMKN dan wishlist negeri akan dibawa ke Kementerian Ekonomi untuk pertimbangan lanjut. Okey, timbalan yang dipertua, saya sudah habis Dengan penggulungan Menteri, saya. saya nak minta sikit tambahan. Silakan. Berdasarkan penganjuran sukan, ada 3 isu. Pertama, Piala Thomas yang sebelum ni saya tanya. Jawapan yang saya dapat, Malaysia tidak bercadang untuk menjadi tuan rumah kejohanan Piala Thomas dan ini sejajar dengan hasrat BAM. Tapi semalam timbalan pengurusi BAM telah mengatakan BAM tidak pernah menolak cadangan untuk menganjurkan Piala Thomas. Jadi saya nak minta penjelasan dari Menteri. Yang kedua, untuk Sukan Commonwealth 2026, saya difahamkan daripada report-report media bahawa kementerian tengah dalam proses untuk membuat kertas kabinet untuk dibawa ke kabinet untuk membawa cadangan untuk menganjurkan Sukan Commonwealth 2026. Jadi di sini saya bagi sokongan saya kepada Malaysia kerana ini termasuk 100 juta pound offer yang diberikan oleh Malaysia, iaitu kira-kira 600 juta insentif kepada Malaysia. Dan jika kita ditambah dengan kesemua spillover effect ekonomik, saya rasa penganjuran Sukan Commonwealth 2026 akan membawa kejayaan kepada Malaysia. Yang ketiga, hari ini ada satu laporan media yang dikatakan Formula E telah memberi jemputan kepada Malaysia untuk menganjurkan sehingga tahun 2030. Tetapi kita tidak mengambil kesempatan ini. Dan sekarang Thailand mungkin akan merebut peluang ini. Jadi saya nak minta penjelasan kepada Menteri, adakah ini benar? Menteri, soalan saya lebih kurang sama. Okey, semua 3 isu ini sebenarnya tidak dibangkitkan dalam perbahasan tapi saya boleh jawab. Yang pertamanya, mengenai Thomas Cup. Jawapan timbalan menteri saya adalah Malaysia tidak bercadang untuk menjadi tuan rumah kejohanan Piala Thomas dan ini sejajar dengan pendirian BAM yang tidak berhasrat untuk menganjurkan kejohanan tersebut
sekarang. Kekeliruan berlaku pada 12 hari bulan Mac kenyataan PJS Pesuruhjaya Sukan bahawa BAM telah menolak tawaran tersebut. Ini tidak benar sama sekali kerana BAM tidak pernah membuat bidaan, tidak berhasrat. They do not intend to bid for it. Jadi tidak ada timbul mereka telah menolak tawaran. Mereka tidak bid. Okey. Yang keduanya untuk Commonwealth Game, perkara ini akan dibawa ke perbincangan kabinet pada minggu hadapan, saya percaya. Jadi saya tidak mahu mendahului perbincangan kabinet. Ada banyak maklum balas di luar sana, semua memberikan pandangan masing-masing, tetapi saya bagi jaminan bahawa kerajaan ini sangat bertanggungjawab dengan setiap ringgit duit rakyat dan kita akan pastikan perbelanjaan yang kita nak lakukan ini mesti mendatangkan hasil kepada negara dan kita akan memberikan pertimbangan yang sewajarnya untuk perkara ini. Yang ketiganya mengenai laporan FMT hari ini mengenai sekejap ya, saya nak baca headline. Baru-baru ini ada ramai kolumnis selalu melaporkan berita seperti ia adalah fakta. Sebenarnya itu adalah hearsay. Mereka dengar, oh Taylor Swift nak datang. Mereka lapor. Tetapi sebenarnya itu bukan fakta. Dan orang akan share berita tersebut sebagai sahih. Sebenarnya tidak betul. Okay, jadi saya minta kolumnis sepatutnya telefonlah Kementerian Belia dan Sukan, verify dulu sebelum kita publish. Okey, dan ini bukan kali pertama FMT melakukan berita Taylor Swift. Kali ini adalah saya nak dapatkan artikel itu, minta maaf Yang Berhormat. Tetapi memang MAM, saya telah menghubungi MAM dan MAM akan mengeluarkan kenyataan dalam masa terdekat untuk membetulkan fakta dalam laporan kolumnis tersebut. Okay. Itu saja yang saya boleh laporkan kepada Parlimen untuk sidang ini. Ya, Alustar. Terima kasih Yang Menteri, terima kasih sudi layan celahan. Masa ada sikit lagi. Boleh. Apa pandangan Muhammad Menteri tentang sensitiviti serangan Israel pada Gaza ini? Kalau ada apa-apa acara sukan kejohanan yang melibatkan penyertaan Israel, adakah Malaysia akan bantah ataupun apa pendirian Malaysia tentang kejohanan tersebut kalau melibatkan Israel? Okey. Terima kasih. Pendirian saya adalah pendirian kerajaan. Kerajaan tidak ada diplomatic ties dengan Israel. Jadi konsisten selama ini memang setiap penganjuran bertaraf antarabangsa di Malaysia memang tidak membenarkan atlet Israel untuk masuk untuk bertanding di Malaysia dan ini tidak pernah berubah walaupun kita ada kerajaan baru sekarang, pendirian konsisten. Okey. Menteri, ada lagi siapa ya? Silakan. boleh ya sebab ada masa. Bila saya balik ke Temerloh, mereka selalu tanya, orang-orang muda tanya tentang sukan skateboard. Okey, adakah Menteri memiliki bajet? Pak situ pun selalu banjir, rosak dah tempat mereka selalu bersukan. Terima kasih. Okey, Temerloh skateboard memang semakin popular dan saya telah ke Sandakan pada hari Ahad untuk melihat cara Yang Berhormat Sandakan telah memulihkan satu kolam renang yang terbiar. Beliau menggunakan peruntukan sendiri untuk menukarkan kolam renang yang terbiar menjadi skate park untuk orang muda. Sebenarnya saya rasa kos untuk membaiki ataupun mewujudkan skate park tidak berapa mahal. Selalunya mahal apabila mereka nak bermain pada waktu malam. Pada waktu malam itu kita kena pasang lampu limpah, bil elektrik pun tinggi. Okey, tetapi saya akan meneliti cadangan Yang Berhormat. Nanti bagi saya surat lokasi di Temerloh itu dan saya akan minta KBS melihat dan kalau kita tak dapat membantu kita akan minta kerjasama kerajaan negeri ataupun PBT untuk membantu. Menteri. Okey.
Kita memang sekarang sentiasa mencari jalan untuk membantu golongan belia untuk mempunyai gaya hidup sihat, dan bukan saja untuk golongan muda tetapi untuk warga emas. Seperti yang saya telah nyatakan, tahun ini KBS nak memberi fokus kepada sukan warga emas, dan pada minggu lepas sempena Hari Wanita kita telah melancarkan senam robik percuma di 43 lokasi PPR seluruh Kuala Lumpur, dan kita bagi senaman percuma ini untuk sepanjang tahun. Kita nak mereka bukan saja keluar untuk satu program, bukan one off tetapi gaya hidup. Dan kita akan mula melihat dan bincang dengan semua persatuan sukan. Kalau ada sukan yang menarik dan sesuai untuk warga emas, KBS juga akan mempromosikan untuk pastikan bukan sahaja belia mempunyai gaya hidup sihat, tetapi sukan adalah untuk semua. Ini adalah pendirian Kementerian Belia dan Sukan. Terbaik sahabat-sahabat semua, itu dia penjelasan yang padu daripada YB Hana Yeo. Ya, macam seperti yang saya katakan awalnya tadi, ya, kalau Dewan Rakyat begini tenang aman begini kerana ramainya ahli-ahli parlimen daripada pembangkang yang tidak berada, yang mengganggu perbahasan, penggulungan, ini adalah satu perkara yang mungkin ya kita harap berlaku, ya, biarkan MP-MP PAS dan Bersatu ini hilang entah ke mana supaya tidak mengganggu perjalanan, ya, tidak mengganggu perjalanan di Dewan Rakyat seperti mana yang mereka selalu lakukan dengan memprovokasi, membuat tuduhan-tuduhan palsu sehingga ada yang menarik balik kenyataan mengatakan Perdana Menteri korup dan sebagainya, dan banyak lagi, ya, MP Macang membuat tuduhan apabila kononnya ahli parlimen pembangkang tidak dijemput sedangkan dia duduk bersama-sama dengan menteri dan sebagainya. Berbagai tuduhan sahabat semua, propaganda, persepsi, mengelirukan rakyat, mengelirukan dewan yang mereka lakukan. Inilah standard pembangkang yang ada dalam negara kita, amat memalukan. Jadi sampai sini saja sahabat semua. Sekiranya anda mau berikan sebarang komen, pandangan, dan boleh berikan dalam ruangan komen. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Belanda, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.